Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد في كل حال وحين أبدا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. آمين آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tuhan kita yang maha agung, yang maha mulia, yang telah menjadikan kita daripada orang Islam juga daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-28 daripada kitab Al-Jami' As-Saghir karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, amin. Ila anqal, hadis yang ke-28, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Itil ma'rufa wajtanibil munkar. Orang dah komen Khadijah, orang dah komen Khadijah. Khadijah tak tidur lagi, minta maaf. dia kalau saya kira 1, 2, 3 nak mula kuliah, dia mula sebelum saya mula kuliah. Seolah-olah saya kira untuk dia mula. Masya Allah. Ayuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Itil ma'ruf wajtanibil munkar وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. طيب, hadis yang ke-28 ini daripada kitab Al-Jami' As-Saghir, hadis yang mendidikkan kita untuk menjaga maruah kita, untuk menjaga nama kita, untuk menjaga sum'at kita. Bos kecil mana boleh tidur awal? Masya Allah. Dia memang tak tidur. Kalau kita tak tidur, tunggu kita juga. Masya Allah. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang ke-28 ini, jangan kecil dia. Qala Rasulullah, Itil ma'ruf. Itil ma'ruf maknanya buatkanlah al-ma'ruf. Buatkanlah amalan ma'ruf. Yani amalan yang baik, yang soleh. Ijtanibil munkar. Dan ijtanibil munkar, yani jauhkanlah diri kamu daripada munkar. Yani maksiat, dosa dan perkara yang tidak baik. Wanzur, lihatlah. Lepas tu Rasulullah kata, lihatlah. Apa yang kamu suka daripada satu golongan yang kamu duduk dengan mereka, mereka kata tentang kamu. Apa yang kamu suka? Apa yang kamu suka kalau kamu duduk dengan bahagian orang,
kamu suka mereka muji kamu dengan sesuatu, maka buatkanlah sesuatu itu. Nabi SAW kata, kalau kamu nak duduk dengan satu kumpulan, tengoklah, kalau kamu bangun dari majlis mereka, kamu suka mereka sebut kamu dengan apa? Muji kamu, mereka sebutkan perbuatan yang baik kamu atau apa? Maka buatkanlah perbuatan yang baik itu supaya mereka memuji kepada kamu dengan perbuatan itu. Kemudian Rasulullah kata, dan tengoklah baik-baik, apa perkara yang kamu tak suka kalau orang yang kamu duduk dengan mereka tu, jika mereka sebutkan perkara itu tentang kamu, maka jauhkanlah diri kamu dari perkara itu. Tetapi tidak logik, tidak masuk akal jika kita melakukan perbuatan yang jahat atau tidak baik, tapi dalam masa yang sama kita nak orang muji kita. Kita nak orang menyebutkan perbuatan yang baik, tetapi kita tidak melakukan perbuatan yang baik itu. Macam tu juga, kalau kita benci orang sebutkan perkara tentang kita, kita kena jauhkan diri kita dari perkara itu. Itu yang Rasulullah SAW ajar kita. Biar kita baca syarah hadis ini. Itil ma'ruf. Sebenarnya hadis ini, dia ada satu sahabat. Ada satu sahabat Nabi SAW. Namanya Harmalah bin Abdullah bin Aus. Sahabat Nabi namanya Harmalah. Harmalah ini radhiyallahu an, dikata, qultu ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ma ta'muruni bihi a'mal. Dia kata, apa ya Rasulullah suruh saya melakukannya? Yani kalau saya ingin melakukan satu amalan, apa ya Rasulullah suruh saya? Rasulullah suruh saya lah melakukan satu amalan, saya akan buat. Maka Nabi SAW jawab kepadanya, dijawab kepadanya dengan jawapan tersebut. Nabi SAW kata kepadanya, aku suruh kamu buat ma'ruf, itil ma'ruf, buatkanlah perbuatan ma'ruf, yani buatkanlah perbuatan yang baik kepada untuk diri kamu dan untuk masyarakat. Wajtanibil munkar, dan jauhkanlah diri kamu daripada perbuatan munkar. Perbuatan munkar itu yaitu semua perkara-perkara yang memburukkan nama, memburukkan agama, dan menjauhkan kita daripada Allah, dan membuatkan diri kita dibenci oleh masyarakat, oleh manusia. Ini perbuatan munkar. Wandur. Kemudian Rasulullah SAW ajar dia satu kaedah. Kita pun boleh belajar perkara ni. Iaitu kalau kita duduk dengan orang, atau kita nak ziarah orang, atau kita nak mesyuarat dengan orang, atau kita nak jumpa orang di mana-mana, di rumah, di ofis, di restoran, di mana-mana. Selepas kita bangun daripada majlis itu, kita tinggalkan mereka, apa yang hati kita cita-cita mereka sebutkan tentang kita? Aku cita-cita mereka memuji saya, memuliakan saya lepas saya pergi. Mereka memuji saya lah. Lepas saya pergi, mereka muji, Masya Allah, baik, lemah lembut perkataan dia. Masya Allah, pendapatnya bagus. Masya Allah, matang orang ini. Masya Allah, dia soleh, dia solehah. Masya Allah. Kita nak orang cakap macam ni. Nabi SAW disuruh, diajar kita. Dia kata, kita suka orang cakap tentang kita macam ni. Jadi, dia kata, kalau kita suka orang sebut perkara yang begitu tentang diri kita, haruslah kita melakukan perbuatan tu. Jadi, kalau kita nak orang kata kita lemah lembut, kita kena jadi lemah lembut. Kalau kita nak orang kata tentang kita, kita orang yang tak pernah berdusta, kita kena jadi jujur. Kalau kita nak kata orang kata tentang kita, kita ni beramanat, kita jadi beramanat. Macam tu juga Rasulullah SAW kata, macam tu juga tengoklah apa perkara tu yang kamu benci kalau mereka sebutkan tentang kamu. Hati kamu tak selesa, tak tenang jika mereka kata kamu ni tipu, kan?
Siapa tu yang suka? Semua kita tak suka. Jadi Nabi SAW dia kata, tak perlu nak baksa orang kata kamu tak tipu. Kamu sahaja jangan tipu. Itu sahaja, senang. Senang, sangat senang. Jangan baksa orang kata kamu bukan penipu. Tak payah baksa orang. Kamu sahaja terus dengan automatik jangan jadi orang penipu. Itu sahaja, habis. Memang orang takkan kata kamu penipu. Kamu tak selesa jika orang kata kamu ni kasar, keras, tak faham bahasa budi. Tak faham budi bahasa. Kamu tak ada jasa baik. Kamu tak bersyukur. Kamu tak berakhlak yang baik. Kamu macam-macam. Kita benci kan? Kita benci orang kata macam ni. Kita jangan buat perkara itu. Jangan buat perkara itu. Orang memang akan memang orang takkan menyebutkan perkara itu tentang kita. Dan sekiranya kalau ada orang kata diri kita tak bagus, tak baik, penipu lah apa-apa, tapi dia yang tipu, dia yang tak betul, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan aibnya. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi orang nampak yang dia yang tipu sebenarnya tentang kita, yang dia fitnahkan kita. Jadi subhanallah, hadis ini sebenarnya satu kaedah dalam hidup kita untuk menjadi bahagia, sentiasa rasa positif, sentiasa tenang, dan kita tidak risau, tidak takut, tidak bersandar kepada siapa-siapa. Bahkan kita membetulkan diri kita sendiri dengan tangan kita sendiri. Kita yang betulkan diri kita. Kita yang tentu apa yang orang kata tentang kita. Hadis ini mengajar kita bahawasanya kita yang tentu apa yang orang akan kata kepada kita. Jadi kalau kita nak orang muji kita, kita kena buat perkara itu yang terpuji. Dan kalau kita nak orang mencarut kita, hina kita, maka haruslah kita kena buatlah perkara-perkara yang tidak baik itu. Manusia ini dia suka memuji orang yang baik. Manusia, semua orang suka memuji orang yang baik. Kalau dia baik, orang akan muji dia. Hatta kalau kadang-kadang sekiranya ada orang kadang-kadang hasad, cemburu, sebagainya, tetap juga ada orang yang hatinya baik akan memuji kepada kita. Dan kita, yakni sebagai manusia yang baik, kita kena muji orang yang baik. Ini antara cara mendidikkan diri kita, hati kita, supaya tidak merasa cemburu dan hasad kepada orang lain. Kalau ada orang memang dia baik, kita kena sebutlah, kita kena muji dia. Kita kena mengaku perkara tu memang baik, Masya Allah. Kita kena cerita tentang itu. Kita kena sebut depan orang, muji dia depan orang. Itu akhlak, itu baik. Juga manusia ni pun biasa. Manusia biasa menghinakan, riba, mengumpat kepada orang yang buat perkara yang tak bermaruah atau tidak baik. Jadi, bagaimana kita ingin menjaga lidah orang tidak mencarut kita, tidak menghinakan kita, tidak mengaibkan kita? Caranya senang. Kita kena tinggalkan aib itu. Kita kena tinggalkan perkara itu yang tidak baik. Maka mulut manusia akan tertutup dengan otomatik. Takkan menyebutkan perkara buruk tentang kita. Dan seperti yang tadi saya kata, sekiranya kalau ada orang ingin memfitnahkan kita sahaja kerana cemburu, tipu, dia yang menciptakan cerita itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan aibnya dan akan memenangkan, akan membantu orang yang dizalimi itu.
وأنه كما يجب أن يخرج من حقه وضمته ينبغي إذا كانت وممن تعلمت الحين قيل للأحنف seorang yang hebat mereka tanya dia mimman ta'allamtal hilm dia kata mereka tanya dia daripada siapa kamu mempelajari sifat sabar dan tenang hati. Dia kata min nafsi daripada diriku. Aku belajar dengan diriku dari diriku yang mengajar saya. Mereka kata bagaimana? Bila dia kata kuntu idza karihtu syai'an min ghairi la af'alu mithlahu bi ahad. Dia kata kalau aku benci satu perbuatan daripada orang, kalau aku benci perbuatan seseorang kepada aku, kalau macam aku benci dia menjerit kepada saya, aku menjerit mengamuk kepada saya, aku menjerit tak maafkan saya, aku benci kalau dia aibkan saya. Jadi aku tinggalkan perkara itu terhadap orang yang lain. Tahu caranya macam mana? Dia kata, saya fikir apa perkara yang saya benci kalau orang buatnya kepada diri saya atau kepada orang lain. Maka saya mujahadah diri saya dan saya paksa diri saya jangan buat kepada orang lain. Jadi dengan perkara ini aku telah mempelajari sifat sabar dan tenang hati. Jadi saya selalu bahagia, saya tidak pernah merasa tak senang di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Al-Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah berfirman, "Kullama turiduna an yaf'ala an-nasu bikum kama turiduna an yaf'ala an-nasu bikum if'aluhu antum bihim." Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kamu suka manusia melakukan satu perbuatan kepada kalian, maka haruslah kamu melakukan perbuatan itu kepada manusia yang lain. Kita suka orang senyum kepada muka kita, kita juga kena senyum kepada muka orang. Kita suka orang berlemah lembut dengan kita, kita kena berlemah lembut dengan mereka. Apa-apa yang kita suka manusia buatnya kepada kita, kita kena buatnya kepada manusia yang lain. Wahakadha. Di dalam hadis yang riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi Musa alaihi salam tanya kepada Allah. Nabi Musa ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikata, "Ya Allah, dullani ala jima'il khair." Tunjuklah aku, ya Allah, kebaikan yang mengumpulkan segala kebaikan. Masya-Allah. Kebaikan yang mengumpulkan segala kebaikan yang lain. Ajib. Masya Allah, perkara tu hebatlah. Allah jawab kepadanya. Dikata, Allah berfirman, "Ishabin nasa bima tuhibbu an tushaba bih." Bersahabatlah, bertemanlah dengan manusia yang lain. Angkat dia. Bertemanlah dengan manusia yang lain dengan sifat dan cara yang kamu suka manusia buat kepada diri kamu. Seperti mana orang buat kepada kamu, kamu buatlah kepada mereka. Ini perbuatan yang mengumpulkan segala kebaikan. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yunsifa an-nas min nafsihi falyati ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa yang suka yang ingin tidak menzalimi manusia lain dan suka
menjadi adil dengan manusia yang lain, siapa-siapa yang suka menjadi adil dengan manusia yang lain, maka hendaklah ia membuatkan kepada manusia yang lain perbuatan yang ia suka mereka melakukannya kepada dirinya sendiri. Maka dengan cara ini, dia tak akan zalimkan siapa-siapa. Dia akan selalu adil, bahkan dia akan selalu memuliakan orang lain. Min asra'in nas bima yakrahun qalu fihi ma la ya'lamun. Dan Al-Imam Al-Ahnaf berkata, man asra'an nas bima yakrahun qalu fihi ma la ya'lamun. Barang siapa yang melakukan perkara yang dibenci oleh orang yang lain, dia melakukan perkara yang manusia benci kepadanya, jirannya atau kawan dia. Dia buat perkara yang orang tu benci perbuatan itu, tapi dia buat juga. Maka orang itu akan menuduh kita atau menuduh kita yang buat perkara tu dengan perkara yang mereka pun tak tahu. Yani sebab kalau kita buat perkara yang lain benci, kita akan buat mereka naik angin, marah sampai tak boleh berkawal, sehingga dia tuduh kita yang macam-macam. Sebab apa? Sebab dia marah. Sebab itu antara jalan selamat, kita buat perkara yang baik saja kepada orang. Apa perlu kita buat kalau orang zalim dengan kita? Kalau ada orang zalim dengan kita, terlebih dahulu kita sabar. Sebab seperti mana kita belajar dari hadis ini, seperti mana kita benci orang zalimkan kita, kita tak boleh zalimkan mereka. Sebab itu antara perkara-perkara yang sangat tidak disetujui oleh agama, iaitu jika ada orang melakukan satu salah, maka yang dilakukan salah atasnya, dia ambil kesempatan untuk balas kepada orang itu dengan cara yang lagi berapa kali ganda, lagi dahsyat daripada kesalahan orang itu. Ini salah dalam agama sebenarnya. Yani contohnya orang tampar orang satu kali, yang ditampar tu ditampar 10 kali pula kepada orang itu. Sebab apa? Dia rasa macam saya kena balas sebab kamu buat salah. Tidak. Islam ajar kita adil. Kalau orang itu buat salah kepada kita, kita tengok berapa salahnya. Kita kena balas dengan yang sama. Itu sekiranya kita mahu balas. Tapi kalau kita boleh sabar, maafkan dia, itu lebih tinggi. Itu lebih tinggi. Sebab itu di hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala selepas manusia semua di atas bumi mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil orang yang suka mudah memaafkan orang lain. Mereka bangun untuk mendapatkan anugerah khas daripada Allah. Kerana apa? Kerana hati mereka murah dan mudah untuk memaafkan orang lain, untuk memberi maaf kepada orang lain. Jadi antara amalan yang sangat mulia dan hebat, iaitu memaafkan orang lain. Jadi siapa-siapa yang zalimkan kita, kita tidak boleh menzalimi dia. Kalau kita nak balas, kita balas dengan caranya yang sahih. Lebih tinggi makanan. Nah, sebab itu tengoklah sirah Rasulullah. Berapa tahun orang Quraisy, orang Makkah berang Rasulullah, lawan Rasulullah. Berapa kali cuba nak bunuh Rasulullah. Tapi akhirnya lepas Rasulullah bukakan Makkah sebagai negara Islam, dan ahli Makkah sendiri, orang Quraisy sendiri, mereka setiap satu dia ucap salam tinggal kepada keluarganya sebab dia rasa yakin Muhammad akan bunuh kita. Tapi selepas Rasulullah jumpa mereka, Rasulullah SAW kata, apa yang kamu semua sangka aku akan balas kepada kamu? Mereka semua kata, engkau adalah saudara yang baik. Mereka ambil hati Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW dengan senang sangat, Nabi SAW kata kepada mereka, idhabu, pergilah, engkau semua bebas. Aku maafkan kamu. Subhanallah. Hatta ramai daripada orang kafir, selepas Rasulullah maafkan mereka, mereka masuk Islam. Mereka kata, ini luar biasa, ini bukan manusia biasa.
ini memang Nabi. Senang macam tu maafkan kita. Selepas tahun-tahun kita berang kepadanya, mereka kata, ini memang Nabi. Ini memang Nabi. Jadi, kalau sifat Nabi Muhammad SAW, dimaafkan. Dimaafkan orang yang lain. Sebab itu, hatta Rasulullah SAW mengikuti kaedah yang Rasulullah ajar ini. Iaitu apa? Rasulullah kalau suka orang buat perkara tu baik, perkara yang baik itu kepada dirinya, Rasulullah buat juga perkara yang baik itu kepada orang lain. Macam mana? Di satu hari, Rasulullah duduk dengan satu sahabatnya. Sahabat itu datang kepada Rasulullah. Rasulullah ada 2 siwak kayu sugi. Ada 2. Ada satu lurus. Dan ada satu sengit. Siwak itu. Maka Nabi SAW keluarkan 2 siwak itu. Rasulullah nampak yang sengit, nampak yang lurus. Rasulullah ambil yang sengit, masuk dalam poket. Dan dia ambil yang lurus, yang cantik, dibagi kepada sahabatnya. Sahabat itu dia kata, ya Rasulullah, tak perlu bagi saya yang lagi cantik, yang lurus. Tak apa, itu Rasulullah ambillah. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, dia baca baju dulu, baru ikut Abu ya dalam kuliah. Jadi Rasulullah SAW dia kata, tak apa, sebab saya ni perkara itu saya suka orang muliakan saya. Kita suka kalau orang muliakan. Apa, kamu duduk dulu kamu. Jadi kalau kita suka orang muliakan kita, kita kena muliakan orang juga. Kalau kita nak orang puaskan hati kita dengan pujian, dengan mendahulukan, dengan memuliakan, kita kena buat perkara itu juga kepada orang lain. Wal jaza'u min jinsil amal. Dan balasan ini di dunia ini Allah sama seperti perbuatan kita. Siapa yang perbuatan dia baik kepada orang lain, Allah akan buatkan orang semua buat baik kepadanya. Walaupun hatta di hujung umurnya. Dia akan dapat orang yang jaganya. Dia akan dapat orang yang membuat baik kepadanya. La ilaha illallah. Juga al-hukama, orang yang mempunyai kebijaksanaan, mereka kata, man qalla tawaqih kathurat masawih. Barang siapa yang tidak perhatikan tentang kata-kata orang, tentang pandangan orang, dia buat sahaja apa-apa perbuatan, tak peduli apa yang orang kata, tak peduli orang suka atau tak suka, tak peduli orang setuju atau tidak. Juga dia berkata, dia ucap dia apa-apa ucapan, apa-apa kata-kata yang dia nak, tanpa kira orang suka atau tidak, orang setuju atau tidak, maka kasurat masawi. Orang yang mempunyai kebijaksanaan, dia kata orang yang begitu, orang yang begini sifatnya, maka kesalahannya akan jadi banyak. Dan aibnya akan jadi banyak. Kekurangannya banyak. Terlalu banyak. Kenapa kekurangannya banyak? Sebab pasti dia akan mendapatkan, pasti ramai orang akan benci kepadanya. Sebab dia yang tak malu, dia yang tak peduli, dia yang tak hormat orang, dia yang tak tak bizakan ayat ini boleh kata atau tidak, perbuatan ini boleh buat di sini atau tidak. Jadi orang yang macam ni, orang yang tak malu, orang yang tak ada maruah. Dan keburukannya dan kekurangannya akan jadi banyak. Sebab apa? Sebab dia yang tak jaga maruah dirinya, tak jaga namanya, juga tak jaga akhlak dia. Wa hakadha wa tarki ma karihahu an-nas minka wa min ghairik. Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salam. Sayyidina Isa alaihi salam pernah ditanya, man adabak? Siapa yang mengajar kamu adab? Dia bawa. Ikut. Ali. Menjadi. Nak ikut kuliah tak? Jom. Okeylah. Jadi Nabi Isa alaihi salam pernah ditanya, man adabaka? Siapa yang mengajar kamu adab? Adab Sayyidina Isa, Masya Allah, tinggi sangat. Nabi Isa AS
Dia jawab, ma adabani ahad. Tidak ada siapa-siapa yang mengajar saya adab. Dengan cara kelas, dengan cara ajar macam tu, tak ada siapa-siapa ajar saya. Ra'aitu jahlal jahil fatajannabtu. Aku mempelajari adab, sifat-sifat yang baik, sikap, akhlak yang baik, yang terbaik, yang diterima oleh semua. Dengan cara apa? Dia kata, aku melihat perbuatan orang bodoh, perbuatan orang jahil, perbuatan orang yang tak berilmu, maka aku tinggalkannya. Kita tengok orang jahil buat macam mana, orang awam buat macam mana, orang yang bodoh buat macam mana, orang yang tak bermaruah buat macam mana. Kita jangan buat macam dia. Jadi itu salah satu pelajaran. Jadi itu yang namanya apa? Orang jadi matang kalau campur dengan manusia. Tapi sekarang dengan media sosial kita tengok macam-macam jenis manusia. Dekat media sosial, dekat Facebook, dekat IG, Instagram, kalau ada apa-apa isu tentang orang artis ke, tentang orang yang famous macam tu, macam-macam orang komen, mencaruh, hina, macam-macam perkataan-perkataan yang keji, yang tak baik. Kita tengok orang cakap macam mana, kita tinggalkan perkara tu. Jadi kita sekarang belajar akhlak daripada orang yang tak berakhlak. Kita belajar adab daripada orang yang tak beradab. Kita tengok orang macam mana kalau mengamuk sampai pecahkan kursi, gaduh, tak kira, pukul semua orang. Okey, kita tinggalkan perbuatan ini. Kita tak ikut dia. Kita tengok orang kalau marah, dia lepaskan mulut dia, tepuk saja semua. Kita jangan ikut dia. Dan juga terbalik. Kita tengok perbuatan orang baik macam mana. Perbuatan Rasulullah, perbuatan sahabat, perbuatan orang yang berilmu, perbuatan doktor-doktor, orang yang berilmu, orang yang matang, orang yang berjaya dalam hidup. Itu yang kita tiru mereka. Itu yang kita tengok macam mana mereka buat, kita tiru. Itu cara kita menyempurnakan diri kita dengan campur dengan manusia, campur dengan masyarakat. La ilaha illallah. Wa qala asy-sya'ir, idza a'jabatka khilalu imri'in fakunhu takun mithla ma yu'jibak. Di dalam syair ada satu syair menyebutkan hikmah dalam syairnya. Dia kata, kalau kamu suka sikap seseorang, maka jadilah dirinya. Yani buatlah macam diri dia. Tiru dia. Jangan malu. Tiru orang baik, orang saleh. Itu satu kebanggaan, satu kebaikan. Tiru dia sehingga kamu jadi seperti dia. Takun mithla ma yu'jibak. Maka kamu akan jadi diri kamu satu manusia yang kamu rasa bangga dengan diri kamu. Sebab perbuatan kamu semua jadi baik dan bagus, diterima sebab kamu tiru orang yang baik. Walaysa 'alal majdi wal makrumat idza ji'taha hajibun yahdubuk. Dan kalau kita nak duit orang, susah. Dia kata, tentang sikap dan akhlak untuk mengambilkannya daripada orang, perkara itu tak ada siapa-siapa boleh halangkan kita. Perkara itu tak perlu bayar pun. Cuba bayar. Cuba bayar. Kalau ada orang ada duit banyak, aduh, saya nak dapat duit macam dia. Susah. Kena kerja, kena itu, kena ini. Kalau nak ambil duit dia, itu dah namanya curi. Itu salah. Kalau dia ada kereta mahal, macam mana saya nak dapat kereta macam dia? Kalau nak ambil kereta dia, itu namanya curi. Salah, besar. Bahaya. Dia ada rumah besar. Perkara-perkara duniawi, perkara-perkara dunia, susah kita nak dapat sama seperti orang itu. Dengan macam tu je, dengan senang. Tapi, kalau perkara itu akhlak, kalau perkara itu sikap baik, kalau perkara itu perbuatan yang bagus, kita boleh ambilkan terus. Kita tengok cara dia buat macam mana. Oh, dia kalau duduk dengan orang, suara dia tak pernah tinggi. Suara dia belahan. Dan selalu senyum. Okeylah, saya nak tirulah akhlak dia ni. Okey, tiru, bagus. Tak ada siapa-siapa boleh halangkan. Tak ada siapa-siapa boleh halangkan kamu. Tak ada siapa-siapa boleh kata, tak boleh ambil akhlak orang. Tak ada. Akhlak ini Allah SWT halalkan kita. Kita ambilnya daripada orang lain. Kita belajarnya daripada orang lain. Dan ini satu nikmat. Ini satu nikmat yang besar daripada Allah. Iaitu Allah SWT menjadikan banyak orang manusia yang contoh baik untuk kita. Dan kita boleh tiru mereka. Kita boleh ambil faedah dari mereka. Contohnya, dalam perniagaan,
dalam kejayaan hidup. Kita tengok orang yang berjaya macam mana, orang yang hebat macam mana, orang yang diterima, famous dan diterima oleh orang semua. Kenapa dia jadi macam tu? Oh, orang tu sebenarnya dia ambil hati orang, dia akhlak, dia banyak infak, dia baik dengan orang-orang yang ikut dia. Dia, oh macam tu, okeylah saya nak tengok macam mana cara akhlak dia. Saya nak tiru akhlak dia. Perkara tu baik, bagus. Kita tiru akhlak dia, kita tiru sikapnya yang baik, pasti kita akan sampai kepada kejayaan yang dia telah sampai kepadanya. Kalau bukan sama 100%, boleh separuh, atau kita berjaya dengan cara kita di dalam hidup. Atau kadang-kadang kita berjaya lagi berjaya daripada orang itu yang kita tirunya. Ikut semua itu kepada bagaimana kita ambilkan akhlak yang baik daripada orang yang baik. Waqalu, ulama yang mempunyai kebijaksanaan mereka berkata, man nadhara fi uyubin nas fa ankaraha thumma radiyaha li nafsihi fa dhaka al-ahmaqu haqqan. Ajib, subhanallah. Dia kata, barang siapa yang memandang kepada kekurangan orang yang lain, perbuatannya yang buruk, akhlaknya yang buruk, dan dia mengingkarkan akhlak itu atau melawan dan marah kepada orang itu kerana dia mempunyai sifat dan akhlak yang begini-begini, tetapi dia ridha dan setuju akhlak yang sama yang buruk tu di dalam dirinya. Ulama yang mempunyai kebijaksanaan mereka kata, inilah manusia yang bodoh dengan sebenar-benarnya. Orang bodoh sebenar-benarnya siapa? Orang yang benci satu sikap, satu akhlak daripada yang lain dia. Tapi dari dirinya dia setuju pula. Kata, oh, orang ini kurang ajar. Dia tak hormat orang besar. Dah lah orang tua daripadanya. Dia tak hormat. Aku tak setuju, tak suka. Tapi untuk dirinya dia boleh buat pula. Dia boleh pula menjerit kepada orang tua, menghinakan orang tua. Oh, orang yang macam ni, ulama kata ini bodoh yang sebenar-benarnya. Auzubillah min zalik. Sebab itu kita, kalau kita benci satu sikap, satu akhlak daripada orang lain, kita bukan pergi hinakan, kita bukan pergi ingkar dengan marah, hentam kepadanya, tapi untuk diri kita, kita tak hentam. Bahkan untuk diri kita, kita setuju. Bahkan kita cari alasan yang macam-macam untuk membenarkan perbuatan kita. Walhal perbuatan sama. Perbuatan tu sama je dengan perbuatan orang itu. Jadi, kita tengoklah perbuatan orang itu macam mana. Apa-apa yang kita benci dia lakukannya, kita dengan otomatik kita kena tinggalkan perkara. Jangan buat macam dia. Kalau kita nak selamat. Kalau kita nak orang yang terpuji. Macam tu juga kalau kita tengok orang tu buat perkara yang baik, best, Masya Allah, kita pun rasa tenang hati nampak dia buat macam tu atau cakap macam ni. Apa yang harus kita buat? Kita tiru dia. Kita buat macam dia. Buat macam dia. Kita akan dapatkan pujian dan anugerah yang sama. Wahakadha. Allah. Allah. Wahakadha. Jadi hadis ini daripada Harmalah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Harmalah ini tidak mempunyai hadis selain ini. Sayyidina Harmalah, sahabat ini, hadisnya daripada Rasulullah satu sahaja, hadis ini. Dan beliau antara orang yang sangat mulia dan banyak beribadah, sungguh-sungguh beribadah. Sayyidina Harmalah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta Al-Imam Al-Bughawi radhiyallahu anhu, dia kata, Al-Imam Harmalah ni radhiyallahu anhu, Sayyidina Harmalah, beliau mempunyai satu tempat ibadah. Beliau berdiri ibadah atas tempat tu sehingga tangan kakinya dah jadi tanda dekat tempat itu. Dah ada tanda kakinya dekat tempat itu. Kerana terlalu panjang berdiri di sana. Berdiri ibadah tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan hadis ini Imam Ibn Hajar berkata hasanul hadis. Hadis hasan, sanadnya hasan. Jadi hadis ini penting, kita perlu menjaganya dan mempelajari akhlak, macam mana kita jadi orang terpuji, orang yang berakhlak, orang yang bermaruah, yang menjaga nama kita, jaga akhlak kita, jaga diri kita. Dengan apa? Dengan melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Wahakadha. Baik, saya rasa cukuplah. InsyaAllah kita belajar hadis 28 sahaja. Esok insyaAllah kita sambung hadis yang ke-28, 29 insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.